Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah peranan kerajaan sebagai mencapai objektif makroekonomi negara. Apakah maksud makroekonomi? Makroekonomi ialah kajian mengenai ekonomi secara menyeluruh dalam isu umum seperti pendapatan atau keluaran negara, guna tenaga dan masalah pengangguran. Terdapat 4 objektif makroekonomi yang ingin dicapai oleh kerajaan, iaitu guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi dan kestabilan imbangan pembayaran. Guna tenaga penuh bermaksud kadar pengangguran di sesebuah negara berada pada paras yang rendah, iaitu kurang daripada 4%. Guna tenaga mengukur jumlah tenaga buruh yang digunakan. Pengangguran pula mengukur jumlah tenaga buruh yang tidak digunakan. Guna tenaga tinggi menunjukkan kegiatan ekonomi banyak dijalankan di negara tersebut. Jadi, banyak barang dan perkhidmatan dikeluarkan. Oleh itu, pendapatan negara meningkat dan pertumbuhan ekonomi bertambah baik. Pada tahap guna tenaga penuh, sumber ekonomi iaitu buruh digunakan secara optimum dan jumlah keluaran negara adalah maksimum. Pendapatan negara juga meningkat dan taraf hidup masyarakat juga meningkat. Oleh itu, kerajaan cuba menjadikan negaranya mencapai guna tenaga penuh. Objektif yang kedua iaitu kestabilan harga. Ketidakstabilan harga yang menyeluruh dan berterusan boleh menjejaskan taraf hidup masyarakat. Jika harga meningkat berterusan, maka berlaku inflasi di mana kos sara hidup akan naik dan kuasa beli pengguna menurun. Jika harga umum menurun secara berterusan pula, maka berlaku deflasi atau kemelesetan ekonomi di mana firma mengalami kerugian dan terpaksa membuang pekerja. Jadi, kadar pengangguran akan meningkat. Oleh itu, kerajaan mesti menstabilkan, sentiasa memastikan harga berada pada keadaan yang stabil. Jika harga umum yang stabil wujud, apabila harga purata barang tidak mengalami sebarang perubahan. Kestabilan harga dapat menjamin kestabilan kuasa beli serta kos sara hidup masyarakat. Objektif yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada suatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi mendorong perkembangan dalam aktiviti ekonomi. Ia mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, meningkatkan pendapatan isi rumah. Kesannya, taraf hidup masyarakat akan meningkat.
Objektif yang terakhir yang ingin dicapai oleh kerajaan adalah kestabilan imbangan pembayaran. Ia merupakan satu penyata kewangan yang merekod aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh 1 tahun. Aliran wang masuk lebih tinggi berbanding wang keluar, maka wujud lebihan imbangan pembayaran. Aliran wang keluar lebih tinggi berbanding wang masuk, maka wujud defisit imbangan pembayaran. Kerajaan berusaha untuk mewujudkan lebihan imbangan pembayaran kerana menguntungkan negara. Imbangan pembayaran lebihan boleh diwujudkan dengan meningkatkan nilai ekspor barang dan perkhidmatan serta menggalakkan kemasukan pelabur asing. Kedudukan imbangan pembayaran yang bertambah baik akan meningkatkan rizab pertukaran mata wang asing dalam bank pusat. Jadi, nilai mata wang iaitu RM akan meningkat. Jadi, kegiatan ekonomi dalam negara menjadi semakin pesat. Tamat.